Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tazkirah kita malam ni berkisar tentang tajuk risalah, pesanan kepada wanita Islam. Sama ada dia ni isteri orang, dia ni anak perempuan orang, ataupun sebagai seorang muslimah. InsyaAllah kita cuba bawa 10 nasihat, 10 pesanan kepada muslimah sempena dengan bulan Ramadan dan sempena dengan menyambut hari raya Aidilfitri dan mana-mana musim sajalah di atas dunia ini. Selagi kita hidup atas dunia, ambillah 10 perkara ini insya-Allah. Yang pertama, sebelum daripada wasiat itu, kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah memuji muslimat, mukminat yang sabar, yang khusyuk. Allah Ta'ala sifatkan mereka ini dengan hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Orang perempuan yang menjaga perkara-perkara yang ghaib. Dan tatkala Allah SWT menyebut sifat-sifat orang saleh, Allah Ta'ala sebut juga wanita yang salihah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. Allah Ta'ala perkenankan bagi mereka. Tuhan mengatakan, aku tidak sia-siakan amal baik yang kamu lakukan, sama ada dari kalangan laki-laki atau perempuan. Kamu sebahagian kamu daripada yang lainnya. Artinya orang perempuan telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala satu penghormatan yang besar. Dalam Al-Quran disebut dengan nama Suratun Nisa, surah wanita. Mana orang kata Islam ini diskriminasi wanita? Tak ada. Tak ada pula surah laki-laki, tak ada. Surah wanita ada. Lembu pun ada suratu Al-Baqarah. Ini maknanya, jadi kalau kita nak kata Islam ni meminggirkan wanita, kita kata hayhat, jauh sama sekali. Itu semua pandangan-pandangan manusia, makhluk Allah Ta'ala yang tidak mahu celik mata, tak mahu tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi sempena dengan bulan yang berkat, bulan yang dimuliakan ini, kita juga telah pun melalui proses hari-hari yang begitu ceria, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan baca Qurannya. Maka di sini ada 10 perkara ditujukan kepada wanita Islam. Yang pertama, wanita muslimah yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla, berasulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima Islam sebagai agama, maka akan nampak kesan daripada imannya itu, ternampak daripada perkataannya, amalannya, pegangan hatinya. Maka dia sangat takut kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla, takut kepada seksaan Allah, dan takut untuk menyalahi perintah Allah. Ini sifat yang pertama. Kalau seorang wanita itu beriman, maka dia ada kesan dalam hidup dia. Kita nampak dia ni baik, solatnya jaga, pegangan hatinya tenang, tidak sibuk hidup cari tukang-tukang sihir, ahli-ahli nujum. Sakit sikit atau komah selalu, tak sakitlah, macam mana kita cari ubatlah. Tapi tidak mudah tunduk kepada ad-dajjalin, kepada puak-puak dajjal yang mengaku benda-benda gaib itu. Yang kedua, seorang perempuan yang muslimah menjaga solat dia dengan wuduk yang sempurna. Ambil wuduk betul-betul. Dalam solatnya pula dengan khusyuk, jaga pada waktunya yang betul. Jangan main tunggu dekat-dekat nak habis waktu baru lari cari wuduk. Kemudian solat pula macam patuk ayam, kata orang, lompat ya,
nak perabi 4 rakaat cepat-cepat, lah. Jadi bagi perempuan yang melakukan salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka salat sendiri menghalang seorang itu daripada melakukan benda fahsya, benda keji dan benda mungkar. Jadi bila orang ni melakukan salat, maka kesan dalam jiwa dia, kesan dalam hati dia, dia tidak suka kepada benda-benda mungkar dan maksiat. Hari ni kadang-kadang kita bimbang. Duduk atas masjid ni makcik ni mari sahawal, tapi suka duduk mengumpat orang. Allahu akbar. Sambil-sambil duduk tunggu sahawal di antara azan dengan iqamat. Boleh lagi dia cerita orang. Bahasa mek tu. Main bahasa mek. Apa ni cerita? Jadi kalau kita nak solat betul-betul, biarlah solat kita menghalang kita daripada buat mungkar dan buat maksiat. Yang ketiga, seorang perempuan yang muslimah menjaga pakaian dia, jaga hijab dia, dan mereka bergembira dengan pakaian yang menutup aurat. Ini kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, di mana orang-orang perempuan kita ni bertukar di antara dia dengan ibu siam yang rapi tak Islam. Sama-sama berkembang gantung belaka. Sama-sama jerebah mati hatu pari belaka. Kalau anak-anak pula hak muda-muda pula dengan seluar ketaknya, dengan baju pengetak ataupun baju carik tak cukup, tutup kepala tu pakai belik macam tutup macam buku nakal. Jadi semua ini dikira tidak patuh syariah, bukan melambangkan seorang perempuan yang muslimah, yang mukminah, yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena jagalah anak kita. Jagalah isteri kita, jangan biarkan mereka duduk dalam keadaan sedemikian. Maka menjadi tanggungjawab bapa, ibu, suami, adik-beradik tengok pakaian keluarga kita. Ni mau nak pergi mana ni pakai lagu ni? Nak pergi bazar Ramadan? Nak pergi pasar malam? Bertukar dengan anak siang macam ni? Lah. Jangan dibenarkan sama sekali. Kalau tidak, kita orang yang bertanggungjawab dengan anak ni dianggap sebagai dayus, sebagai seorang yang dayus. Bahasa Melayu kata dayus. Ad-dayus iaitulah orang yang lemah, yang pincang di dalam menguruskan keluarga dia. Maka dalam hadis menyebut tentang orang dayus ini tidak dapat masuk syurga. Wal-iyazubillah. Yang keempat, bagi seorang perempuan muslimah yang ada suami, hendaklah dia taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Selagi suami dia tidak suruh buat maksiat, suami dia suruh dalam perkara-perkara yang di bawah kemampuan dia, maka hendaklah seorang perempuan ini taat kepada suami. Tak kira lah kita ni pakak besar ke pakak kecil. Hari ni kadang-kadang kita tengok tukar. Dia panggil tukar steering. Isterinya pakak besar, suaminya tak ada pakak. Tapi ingat wahai muslimah, awak pakak besar ke, bertaraf CEO ke, COO ke, apa yang ada, tapi kamu adalah isteri orang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki ni mesti mengawal perempuan. Kadang-kadang suami salah guna kuasa. Dia nak tunjuk pula. Bini dia pakak besar, dia pakak tak ada pakak. Nak tunjuk pula, buat nyanya kepada isteri pula. Dengan zalimnya, dengan sumpah. Dah lah tak ada pakak. Tak erti bahasa pula pakcik, budak ni. Ada orang perempuan mengadu dia tu, ustaz, saya ni saya tak kira dah. Duit dapur, duit belanja ni saya tak kira. Saya terima dia pun saya nak bantu dia. Tapi lidah tu, mulut tu leza lebih-lebih. Kadang-kadang dia sumpah isteri dia ni macam orang tak ada harga dia buat. Jadi mengadulah orang perempuan ni, minta doa supaya suami ni jadi baik, nak kata. Kata awak pilih apa kat manusia lagu ni? Dia kata saya nak bantu dia, ya, tengok dia lep putih, pergi sana sini tak ada kerja, saya beri kerja. Paling tidak menjadi driver saya, driver siang dan malamnya. Dua-dua sekali driver, tapi mulut pula tak syukur pada nikmat Allah Taala. Maka kita beri nasihatlah kepada laki-laki yang macam ni supaya insaflah diri. Allah anugerahkan kepada kamu seorang isteri yang baik, mempunyai kedudukan keuangan yang baik. Syukur nikmat. Mudah-mudahan isteri kita tidak bangkit. Apa yang dia beli, apa yang dia bagi tu dia kira sedekah fisabilillah dalam rumah dia sendiri. Tak apa. Dalam hadis kata Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha. Bila seorang perempuan ni salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dakhalat jannata rabbiha, dia akan masuk syurga Tuhannya. Allahu akbar. Yang kelima, perempuan muslimah hendaklah mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita didik anak kita dengan akidah, takut ke Tuhan. Jangan duk ajar ni siang malam duk main takut hatu. Jangan pergi ada hati. Kadang-kadang budak ni serabut mak dia duduk nakut dengan hatu sangat,
dia pun jeling tengok mak dia. Mak dia tengok ke apa? Dia kata saya duk mikir muka hatu tu lebih kurang dengan mak. Kalau kena hak ni bukan agaknya. Mengamuk mak dia, budak ni tak reti bahasa. Dia duk nakut kawan tu hatu dia pun tak ada tengok. Jangan duduk menakutkan hatu. Kita tanam dalam jiwa anak kita ni perasaan supaya takut pada Allah Azza wa Jalla. Mu tak salat dia, Allah marah. Tuhan tak suka orang tak salat. Nabi tak sayang orang tak salat. Didik anak kita dengan perasaan-perasaan yang boleh menanamkan rasa dalam akidah dia keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, perempuan muslimah jangan berkhalwat dengan laki-laki yang ajnabi, iaitulah dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Kadang-kadang kita ni benda boleh elok lah. Di pejabat ke, di kedai ke, tengok tak ada orang jangan duduk masuk. Itu bahaya. Semua perbuatan itu menunjukkan satu benda yang bahaya. Kata Nabi SAW, ma khalat imra'atun birajulin illa kana syaitanu salisuhuma. Kalau dua orang laki-laki dengan perempuan duduk, yang ketiganya syaitan. Apa kerja syaitan? Tak ada kerja lain dari dia. Nak merusakkan makhluk Allah Ta'ala ini. Paling tidak pun menimbulkan fitnah. Timbul fitnah. Kerana itulah kita kena jauhkan daripada tempat-tempat sedemikian. Jangan sekali-kali duduk berkhalwat dengan orang perempuan, sama ada di pasar, di pejabat atau di mana saja. Yang ketujuh, perempuan muslimah jangan menyerupai laki-laki di dalam pakaian. Ingat, pakaian jangan sama laki-laki. Kalau laki-laki seluar jin, kita jin juga. Kita ni orang ke pakai seluar manusia lah, apa dia pakai seluar jin. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah Ta'ala laknat orang-orang perempuan yang menyerupai laki-laki dan orang laki-laki yang menyerupai perempuan di dalam pakaian dia. Yang kita panggil hari ni moknyah. Moknyah ke apa? Moknyah. Bukan moknyah tu, pok pandai nama dia betulnya. Panggil pondai payuh. Pon pandai saya di sini. Pok pandai. Mok mandi kalau hak perempuan. Jadi semua ni termasuk di kalangan orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita suka-suka. Pakai baju sama laki-laki lah. Itu semua dilarang dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, perempuan muslimah adalah bertindak sebagai pendakwah. Dia kata saya tak ada ilmu ustaz. Kita tak suruh makcik, kakwai, apa dia ni? Anti ni pergi ceramah. Tak. Kita main peranan. Tengok orang tak solat, dalam keluarga kita pegang. Bila mau nak solat, mati tak tahu bila-bila mari. Dia mari kadang-kadang automatik. Tak boleh cakap macam tu. Tengok orang yang tak tutup aurat, pegang dia. Dia tak ada ke seluar lain. Yang gitu ni pakai ketak lemak ni. Tak ada hal lain dah ke seluar. Lah ni dia panggil legging. Kenal pakai legging, tahu. Seluar hak orang pakai alik dalam tu. Hak macam stocking tu. Nyo pakai tu big pasar. La ilaha illallah. Kalau duduk KL boleh kira. Ni duduk di KK pun juga ada juga lagu ni. Tahu KK? Kalau keren ni lah. Kita kadang-kadang tengok di supermarket, ya Rabbi ya Karim Allah, hak darat mari mana? Tukang orang hak mari daripada dalam hutan mana? Tu big mari duduk supermarket. Pergi suami dia tanya, tak tahu ke gitu mana ni anak demo ni? Isteri dia ni, Allahu akbar, dahsyat. Memang sangat teruk hari ni dari pakaian cukup dahsyat. Jadi kita seorang perempuan bersifat sebagai pendakwah, pergi nasihat orang-orang macam ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalaulah kita boleh beri nasihat, seorang je dengar kata kita, dengan sebab kita nasihat, dia tak solat jadi solat. Dia tak tutup aurat jadi tutup aurat dengan sebab kita nasihat. Apa jadi? Lebih baik daripada dapat menguasai, dapat miliki unta yang merah. Mana kenderaan yang hebat masa tu. Kalau kita kat BMW kepala 7 siri kau orang panggil. Tak main kaca-kaca ni bukan tarah dia ni. Jadi kalau boleh hak ni tinggi darjat. Seorang. Kalau boleh kita ramal lagi hebat. Yang kesembilan, ialah seorang perempuan yang muslimah ni biarlah kita jaga hati kita daripada benda-benda yang meragukan, benda-benda syubhat yang boleh meragukan dalam beragama. Dan juga benda syahwat yang boleh menghilangkan perasaan kita malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi aqal haya. Hendaklah kamu jaga malulah pada Allah Taala dengan sebenar-benar perasaan malu, kerana siapa dia malu dengan Allah Taala, dia akan jaga kepala dia dan sekitarnya. Mana tak dengar benda-benda pelik. Dia akan jaga benda-benda yang ada dalam kepala kita. Wa tazakkarul bila, dia akan ingat kepada kubur.
dan dia akan meninggalkan perhiasan dunia yang menjadi tipu daya kita. Yang terakhir, para muslimah, jagalah waktu daripada hilang begitu saja. Dia kata saya banyak kerja rumah. Kerja rumah tidak menghalang kita sebagai seorang muslimah untuk berzikir kepada Allah. Tak boleh kita sambil-sambil duduk lipat kain, sambil-sambil duduk masak, kita kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh ke tak boleh? Mampu. Janganlah sampai peringkat umur kita berlaku sia-sia saja, sehingga sampai peringkat kita akan kata pada hari kiamat, ya hasratana ala ma farratna fiha. Ruginya di atas kecuaian kita atas dunia dulu. Jadi sebelum kita bercakap sedemikian di hadapan Allah Azza wa Jalla, marilah kita berfikir, bermuhasabah. Inilah 10 nasihat kita kepada muslimah. Allahumma hdi fatatal Islam wa nisa'il muslimin lima tuhibbu wa tardah wa'mur qalbaha bil iman. Ya sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.